Zaman orang yang buat dosa yang dilaknat oleh Allah tapi dia tak berasa. Apa sahaja dosa, riba, zina, arak, laki-laki dia tukar tubuh dia jadi perempuan, dia tak rasa apa-apa. Zaman ni. Walaupun kita dikelilingi dengan ujian yang macam ni, saya teringat dua kisah yang saya akan sebut kat tuan-tuan, kisah pendek. Kisah dia pendek, sebab lagi cukup tu. Kisah 10 minit. Dua kisah, tuan-tuan tengok. Dua orang ini tinggal di dalam sebuah rumah ataupun sebuah istana manusia yang paling jahat di atas muka bumi Allah. Siapa tuan-tuan? Firaun. Orang pertama yang saya maksudkan namanya Asyah. Binti Muzahim, isteri Firaun. Dan yang keduanya nama seorang wanita juga yang orang Melayu sebut nama dia Masyitah. Tukang sikat rambut anak-anak perempuan Firaun. Tuan-tuan, Asyah ni bukan dayang Firaun. Asyah ini isteri Firaun. Isteri sah. Akan tetapi, walaupun dia duduk dalam satu istana, menjadi isteri kepada seorang lelaki yang paling jahat di atas muka bumi Allah, tetapi Asyah disebutkan oleh Rasulullah sebagai salah seorang ketua wanita-wanita syurga yang 4. Ketua wanita syurga ada 4 orang saja. Ketua, presiden. Nombor 1 ni ikut ranking. Nombor 1, Maryam bintu Imran. Maryam Ummu Isa, bunda Nabi Isa. Nombor 1. Nombor 2, presiden muslimat dalam syurga, Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah. Nombor 3, Fatimah bintu Muhammad. Nombor 4, Asyah bintu Muzahim, bukan Aisyah. Aisyah isteri Nabi, tapi Nabi tak senaraikan 4 yang paling tinggi ni, Aisyah tak termasuk. Aisyah isteri Nabi, anak Abu Bakar, orang hebat. Banyak pujian Rasulullah kepada Aisyah, tetapi dia tak sampai ranking 4 ni. Sampai. Nombor 4 bukan Aisyah, Asyah bintu Muzahim. Nombor 4. Tuan-tuan, kita tak boleh bagi alasan. Hanya orang perempuan lah. Nah, ibu-ibu, kakak-kakak yang wanita kan, kalau Allah uji dapat lelaki tak soleh, tengok banyak dah hari ni, Allahu Akbar, sama banyak. Hak isteri tak soleh, hak suami tak soleh, ramai mengadu kan. Orang perempuan mulai malam ni tak boleh bagi alasan untuk susah buat ibadah, untuk susah, alasan susah mentaati Allah. Sebab apa? Tak tahu Ustaz. Allah bagi kat saya suami, boleh kat tang mana dia lodeh, tang tu lah duduk Ustaz. Pinggan dia tak pernah basuh daripada hari pertama nikah. Teruk sangat dah tu. Zalim sangat ke? Suami kita, bukan suami kita, suami ibu-ibu dengan Firaun, siapa jahat ni? Suami saya Ustaz. Tu nak bang tak marah. Perempuan kalau dia marah kan, suami saya juga tak kira. Kita cerita ni kan, nak bagi semangat ni, nak dapat redha Allah, nak duduk syurga satu taman dengan Rasulullah. Asyah boleh dapat benda tu. Dan suami dia Firaun, manusia paling jahat atas alam ni. Ajaib tu, ajaib. Akhirnya dibunuh oleh suami dia sendiri bila Firaun tahu Asyah ini ikut agama Musa. Bila Firaun tahu, akhirnya dia pun bunuh isteri dia sendiri. Jenis azab yang digunakan oleh Firaun ketika itu ialah batu. Ambil Asyah, ikat di bawah,
lemparkan batu besar. Sebelum lemparkan batu besar itu, Asyah dia tengok ke langit, kemudian dia berdoa, dia kata, Rabbi najini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada Fir'aun. Selamat ni bukan Jibril mai buah atas kepak batu terbang pergi. Selamat ni bukan mai terus sangka kala ataupun petir ke panah Fir'aun waktu tu. Tak. Ya Allah, walaupun selamat itu dengan aku mati pada jalan. Selamatkan aku daripada Fir'aun dan amalannya. Rabbi, doa Asyah, ibni li, binakanlah kepadaku. Asyah sebut rumah dulu ke sebut di sisi Allah dulu? Di sisi Allah. Ya Allah, binalah kepadaku sebuah maligai di sisimu, maksudnya dekat dengan Allah. Ya Allah, binakanlah kepadaku di sisimu sebuah maligai. Saya silap. Maligai Asyah sebut belakang. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ketika batu sedang bergolek untuk jatuh ke bawah, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mempamerkan dan menayangkan kepada Asyah istananya yang telah pun Allah buat siap waktu itu. Allah Taala buat pun siap maligai itu. Asyah pun tengok maligai dia yang cantik, dia pun mati syahid. Jatuh batu tu, encok dia. Asyah, isteri Fir'aun. Subhanallah. Tak boleh bagi alasan. Nombor 2 siapa dia? Pekerja Fir'aun. Nombor 2 pekerja Fir'aun. Siapa pekerja Fir'aun? Nama wanita ini tidak disebut oleh Rasulullah. Akan tetapi dalam hadis disebutkan Masyitah. Masyitah tu bukan nama. Masyitah tu ialah tukang sikat. Mishtun sikat. Masyitun seorang tukang sikat lelaki. Kalau Masyitah seorang tukang sikat wanita. Bekerja dengan Fir'aun, tuan-tuan. Bekerja dengan Fir'aun. Kita bagi alasan, manager tak pergi keluar semayang. Oh, teruk sangat. Tak pergi keluar semayang apa? Tak pergi keluar semayang di pejabat. Di rumah pun tak semayang tu, siapa dia tak pergi keluar? Manager mana pula tak pergi keluar? Hak nama apa? Alasan. Tuan-tuan, Nabi masuk dalam syurga, ronda sana, ronda sini dalam peristiwa Mi'raj. Kemudian tengok istana Sayyidina Umar, dengar tapak kaki Bilal, apa semua. Nabi berwangi sangat. Nabi berwangi. Nabi tanya, wahai Jibril, bau apa ni wangi sangat? Jibril pun jawab, bau wangi-wangian untuk Masyitah dan anak-anaknya. Punyalah hebat. Walaupun majikan dia nama Fir'aun. Dia sikat rambut anak Fir'aun satu hari. Tukang sikat. Orang kat Fir'aun ni tuan-tuan kena buat tajuk khas. Dia. Fir'aun ni kena buat tajuk khas. Dia punya kekuatan kerajaan dia. Tuan-tuan, di Mesir, kerajaan Fir'aun yang luas tu, semua kerajaan keliling bayang ufti kat Fir'aun. Dekat kerajaan Fir'aun. Sebab apa? Dia yang paling kuat. Waktu nak kejar Nabi Musa, dia berpulang 500,000 tentera dia untuk kejar Nabi Musa sampai Laut Merah. 500,000 tu sebahagian tentera dia. Dalam banyak bangunan dan punya maju waktu pemerintahan Fir'aun, kuat, ramai, ekonomi dia apa semua, Allah Ta'ala kekalkan satu bangunan saja yang mewakili kegemilangan Fir'aun. Tuan-tuan tahu apa dia bangunan tu? Menara tu lah. Bukan supermarket zaman Fir'aun. Bukan rumah dia. Allah Ta'ala kekalkan menara tu lah. Piramid. Dia pun tak tegur apa, semua angguk. Tendang kata Ibrahim pun. Piramid. Allah Ta'ala bagi tengok piramid saja. Saya dah pergi dah. Lebih kurang 11 hari. Subhanallah. Tuhan kekalkan piramid saja. Yang sampai hari ini, teknologi, sampai hari ini, arkitek daripada seluruh dunia, engineer daripada seluruh dunia, duk pergi kaji lagi. Mereka ni guna teori apa? Jurutera zaman tu guna teori apa? Dia susun bata tu nak bagi naik sama. Sebab setiap bongkah bata tu lebih besar daripada meja ni. Bukan besar bata pasang kita baru. Tu zaman 2018.
Ni patah dia. Allah Ta'ala kekalkan yang tu saja. Apa tengok? Tu kubur mereka. Yang aku kekal tu kubur dia. Belum lagi rumah Firaun. Belum lagi Tesco zaman tu. Contoh. Belum lagi hospital zaman tu. Tu baru kubur dia. Nah, disebutkan dalam kitab Al-Umara wal Muluk. Dalam kitab Umara wal Muluk. Zaman Firaun ada satu menara. Kali ni betul. Ada satu menara. Tinggi menara tu 10 batu. 15 kilometer. Tinggi menara tu. Kita KLCC tak nak naik ni. Hari ni 2018, bangunan yang paling tinggi Burj Dubai. Burj Khalifa di Dubai. Tinggi dia lebih kurang 1 kilometer. Baru 1 kan. Perak dah tu pun. Habis modern lah. Habis beratus bilion. Baru 1 kilometer. Zaman Firaun, menara dia 15 km. Teknologi apa? Boleh bayang tak? Takat tu je. Tu trailer dia tu. Subhanallah. Tuan-tuan bayang tengok dalam istana dia, sikat rambut saja ada barisan dayang-dayang. Hak tukang sikat rambut. Hak dayang urus gigi ni saya rekod ni. Hak dayang untuk kat kuku. Masyitah ni dia sikat rambut. Sikat dia tu. Dia kata bismillah. Dia ambil, dia kata bismillah dengan nama Allah. Anak ni kali. Anak Firaun. Jahat macam Firaun lah. Sama bila-bila pun. Dia kata Allah. Abi. Allah yang sebut tu ayah aku kah? Zaman tu tuan-tuan, seluruh negara Firaun menyembah Firaun. Sembah. Dan Firaun pun sebut, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Tuhan tu, zaman tu Tuhan nama Firaun, manusia tu. Dan Firaun ini, cukup saya. Bila anak perempuan dia kata, Allah, Abi, ayahku kah? Masyitah ni kata, tidak. Rabbi, Rabbuki, wa Rabbu Abiki, Allah. Tuhan aku, Tuhan kamu, Tuhan ayah kamu, Allah. Ni ayat ni cari pasal. Ayat ni sebut kata ada Allah selain Firaun, hukuman mati lah. Hukuman mati. Walaupun dia sebut tu, tuan-tuan, sebut tu 10 saat je. Tapi dia punya hukuman dia mati. Dia tak ada penjara 3 tahun, sebat 6 kali. Sebat 6 kali pun riuh dah. Tak boleh terima dah. Loh. Ni zaman Firaun, dia tak ada sebat, dia tak ada penjara kan. Dia tak ada denda 6,000, tak ada kan. Salah, mati. Semua. Tak kira. Hang isteri ke, hang dayang ke, hang siapa ke, mati. Maka Masyitah ketika dia nak lafazkan perkataan Tauhid ini, dia dah dekat untuk mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata Rabbi, Rabbuki, wa Rabbu Abiki, Allah. Tuhan kita Allah. Anak ni kata apa? Aku report kat ayah aku dalam syarat. U'limu abi. Aku beritahu kat ayah aku. Memang pun. Kan? Dia pun bagi tahu, dibawa menghadap Masyitah. Bawa menghadap Masyitah Humay, Firaun tanya, laka Rabbun ghairi? Ada Tuhan lain kan selain aku? Maka Masyitah pun sekali jawab, Rabbi wa Rabbukallah. Tuhan aku dan Tuhan kamu ialah Allah. Maka Firaun pun kata, kamu akan dibunuh. Tak ada peguam bela ke, tak ada. Kamu akan dibunuh. Lepas tu Firaun teringat, dia ni jahat. Firaun ni jahat, dia pun teringat. Dia kata bukan ada anak ke? Aman. Ada. Berapa? 5 orang. Ambil, panggil semua. Bunuh hari ni juga. Kelima-lima anak Masyitah dibawa. Kali ni dia pilih tempat penyiksaan lain pula, iaitu raja-raja dulu ni dia ada berpuluh-puluh jenis penyiksaan untuk mati ataupun bagi cacat ke sebagainya. Maka dia pilih untuk Masyitah ni, dia suruh ambil alat tu memang dah ada dah. Riuk besar,
periuk gergasi, dipenuhkan minyak. Kemudian panaskan minyak tadi. Tuan-tuan, panas minyak. Menggelegaklah minyak tadi. Ambil anak sulung Masyittah. Fir'aun pun tanya, macam mana? Masyittah kata, Rabbi wa Rabbukallah. Rabbi wa Rabbukallah. Tolak. Tak ada melawak-melawak. Tolak. Tuan-tuan, tolaklah minyak panas. Berapa jam? Nancok. Kan? Jam apa? Minyak. Periuk gergasi tu minyak dah menggelegak tu. Kan? Minit naik tulang. Ambil anak kedua. Fir'aun ni dia tak ada rasa apa. Ambil anak kedua. Wahai Masyittah, macam mana? Rabbi wa Rabbukallah. Ayatnya. Tolak. Anak ketiga, anak keempat. Akhirnya anak yang kelima sedang disusukan, masih disusukan. Dicedok. Dia undur depan, belakang balik. Masyittah dia undur belakang balik. Akhirnya, bila kali ketiga dia dia nak undur belakang anak, dia kata, Ya Ummah, hadis ni hadis sahih. Wahai ibu, terjun. Fa innaki 'alal haq, sesungguhnya ibu berada pada landasan yang benar. Maka anak Masyittah salah seorang daripada 4 bayi yang bertutur. 4 bayi yang bertutur. Siapa? Tu tanya Ustaz Amadi nanti. Dia kuliah orang ni. Tu dia cerita siapa dia? 4 tu. Ni saya cerita dah satu. Dan maka Masyittah pun terjun. Kelima-lima orang anak dia syahid dengan dia. Semuanya ahli syurga. Siapa dia? Bekerja dengan orang yang paling jahat di atas bumi ni, iaitu Fir'aun, tapi boleh dapat syurga Allah. Saya rasa sekadar itu dulu untuk malam ni, ceramah kita pada malam ni.